Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas hari ini cikgu bagi video, tapi sebabkan cikgu dah janji kan nak bincang untuk soalan latihan yang cikgu bagi, so kita bincanglah bersama. Okey, untuk soalan yang pertama ni, tentukan sudut rujukan sepadan. Yang ni semua orang dah faham kan nak buat macam mana. Yang pertama kena tengok dulu dia duduk dekat sukuan keberapa. Okay, kalau kita tengok yang A tu 97, dia duduk dekat mana? Sukuan pertama ataupun kedua, ketiga ataupun keempat. Mana satu? Dia mesti duduk dekat sini. Betul tak? Sebab dia 97. Dia lebih daripada 90 kan? Okay. Jadi, sudut sepadan dia yang mana? Sudut sepadan dia yang ini. Okey, so dekat sini senang saja 180 tolak 97, nanti kita akan dapatlah nilai sudut sepadan tu kan, 180 tolak 97. Dapat 83, itulah jawapan kita. Okey. Kemudian soalan C 278 sama juga. Tentukan dulu dia bahagian mana. Sukuan 1, 2 atau 3, sukuan ke-3. Mungkin kita dah boleh ingat, tapi ada yang tak faham lagi ataupun tak ingat ke, perlu buat inilah garisan ni, sukuan keberapa dia berada. Okay? So, kat sini 278, dia mestilah duduk dekat sini kan. 278. Jadi, kat mana rujukan sepadan kita tu? Sudut rujukan sepadan kita tu sebenarnya di sini. Di sini, okey. Jadi macam mana kita nak tahu 278 ini kita tolakkan dengan 180. Kan? Keseluruhan daripada sini sampai ke garisan ni adalah 278. Jadi kita nak sini sahaja. Daripada yang kuning cikgu buat Daripada sini pula kita tahu 180. Jadi kita tolaklah 278 tadi, tolak dengan 180. Nanti kita akan dapatlah jawapan dia. 278 tolak 198. Okey, so jawapan kita 98. Okey. Untuk F sama juga. Yang pertama sekali kena buat. Ini bagi yang mungkin kurang nampak lah kan. Kurang ingat ke? Okay, so ini adalah sudut yang dia bagi 305.7. Okay, mana sudut sepadan dia? Bila kita sebut sudut sepadan, sudut rujukan sepadan, kita mesti merujuk faksi X. Okay, jadi inilah dia punya sudut sepadan. Kena nak tahu, kita nak kira 360 lah. Tolak dengan 305.7. So, kita dapatlah nanti jawapan dia 54.3. Okey. H. Okey, kalau perasan H ni dia ada darjah. Yang bulat tu darjah, yang koma atas tu minit. Okey. So, cara baca dia adalah 215 darjah 42 minit. Okey, yang ni sama juga, kita cek dulu dalam sudut sepadan kita. 215 darjah ni dekat mana? Mestilah dekat sini. Okey, jadi sama macam tadi, soalan C tadi. So, kita kena tolak 215 darjah 42 minit tolak dengan 180 untuk tahu sudut rujukan sepadan. Di dalam kalkulator nak tekan macam mana? Okey. Untuk darjah dan minit ni, kita kena tekan yang ni darjah. Lepas tu tekan lagi sekali, 42, tekan lagi sekali yang ini, darjah minit tu. Itu simbol darjah minit, sebelah negatif dalam kalkulator kita. Okay, inilah dia, darjah minit. Okay, tolak je dengan 180. Kamu akan dapat, kalau kalkulator biasa, dia akan terus convert kepada perpuluhan. Kalau yang jenis macam cikgu ni, dia akan tukar dulu dalam perpuluhan, pecahan kan. Tak apa, tukar dia kepada perpuluhan. Okey, dia akan jadi macam tu. Dan tekan minit, tekan darjah minit tu.
dia akan keluar dalam bentuk darjah dan minit dan saat. Okey, so kalau saat tu kosong, kosong lah. Tak payahlah tulis kan. So jawapan kita 35 darjah 42 minit. Okey, sorry ini untuk jawapan untuk H. Okey, nanti takut yang silap pula. Nampak kat sini. Okey. Okey, baik. Okay. Nombor 2 pun sama juga, yang ni kita dah pernah buat contoh sebelum ni. Okey. Hubungan fungsi trigo. Ada yang tanya cikgu ni kan, hubungan fungsi ni apa maksud dia? Maksudnya dia bersamaan dengan apa? Cos, contoh untuk B, cos 194 darjah. Kita boleh sebut juga dia sebagai cos apa. Cos apa tu kita cari sudut rujukan sepadan. Okey. Kita tengok juga yang pertama mesti tengok dia punya dekat sukuan mana. 194 ni sukuan mana? Kat sinilah 194 kan? Okey. Jadi, apakah sudut rujukan dia? Bahagian ini. So, nanti kita nak cari sudut rujukan sepadan dia 194 tolak 100. Okey. Cos 194 sama dengan, bila dia duduk dekat sukuan ketiga, kita tahu sukuan ketiga ni apa yang positif? Tangent sahaja yang positif. Okey. So, bila soalan ni cos. Bila soalan cos, negatif lah. Okey, letak terus negatif cos dalam kurungan. Kita kira sudut sepadan kita, sudut rujukan sepadan kita. 194 tolak 108, kita akan dapat jawapan kita negatif. Mesti negatif lah. 194 tolak 18 kan. So, kita akan dapat 14. Maaf cikgu terlupa nak. So, negatif cos 14. Okay. D. Tangent 294.5. Sama juga kita kena cari dulu sukuan ke berapa. 294 dia mesti duduk dekat sukuan ke mana? Ketiga ke keempat ni? Keempat. Okey. Ingat dia macam ni. Okay, kat sini 90. Tambah lagi 90. So, sini 180. Tambah lagi 90. So, kat sini 270. Okay. Tambah lagi 90. Kat sini 360. Jadi, 294 tadi, 294.5 tadi, dia lebih daripada 270 sebab tu dia duduk dekat sukuan keempat. Okay, sukuan keempat. Pada yang ni. Okay, ini kita punya sudut. Okay, sukuan keempat. Jadi, apakah sudut sepadan kita? Dekat mana sudut sepadan kita? Dekat sini. Dekat sini. Okey, sudut sepadan kita. Jadi, macam nak kira 360 lah. Tolak dengan 294.5 ni. Okey. Sebelum itu, tangent 294.5. Okey, sebelum tu, ini kan tangent. Okey, dekat sukuan keempat, apa yang positif? Kita tahu dekat sukuan keempat yang positif cuma cos. Kalau tangent dia negatif. Letak negatif. Tangent. Okay. 360 tadi tolak 294.5. Okay. So nanti kita akan dapatlah jawapan kita. 360 tolak 294.5. Bila dalam soalan dia point, dia perpuluhan, dia tak sama dengan minit. Okay. Jadi jangan tukar kepada minit. Okay, buat je 294.5. Tak perlu tukar kepada darjah dan minit. Okay. So, teruslah dapat jawapan kita ni. Kita tukar kepada darjah dan minit. Okay, bila jawapan last, bolehlah kita tukar kepada darjah dan minit. Ataupun nak tukar kepada perpuluhan sahaja pun boleh. Okay, so jawapan kita negatif tangent 65. Okay, itu untuk D.
Okey, untuk E pula, sin 339.8. Yang ni sama juga. Okay, dia duduk dekat sukuan keempat. Dan kita tahu bila sin duduk dekat sukuan keempat, dia negatif. Okay, jadi jawapan kita nanti negatif sin. Okay. Masih tolak, 360 kena tolak dengan 339 point. Okay. Nak guna perpuluhan pun boleh. So, kita akan dapat jawapan kita negatif sin 20.2. Okay. G. Okay, G dah start ada minit. Okay, darjah dan minit. Sama juga. Masih lagi check dekat sukuan keberapa kita ni. Dekat sukuan keempat lah kan. 287 kan. Okay, jadi sukuan keempat. Cuma dekat sini dia punya soalan cos kan. Kalau tadi sin, tangent. Okay. Sekarang cos. Bila cos dekat sukuan keempat, dia cos dia positif lah. Okay. So kita tak perlu letak negatif. So jawapan kita macam ni lah. Okay. Sekali lagi. 360 kita tolak dengan 287 darjah. Sebab yang ni dia memang letak minit. Okay. Dia bukan perpuluhan. Okay. Dia minit. Jadi kita buat macam tu. 287. Tekan simbol minit. Tekan nombor. Masukkan lagi nombor 45. Dan simbol minit. Okay. Dekat sini nak guna perpuluhan pun boleh. Cikgu guna yang ada minit lah. Sebab soalan dia ada minit. Okay. Jadi jawapan kita berapa tadi? 72 cos 72 darjah 15 minit. Okay. Samalah dengan I ni yang cikgu suruh buat I sin 203 yang ni dekat sukuan ketiga kan? Sukuan ketiga. Jadi kalau sukuan ketiga, dia punya yang positif ni apa? Yang positif cumalah tangent. Okay, jadi kalau sin, negatif lah nanti jawapan kita. Sin, berapa? Apa tolak apa? Mestilah 203 darjah 26 minit tolak dengan 180. Nanti 23 darjah 26 minit. Okey, kelas.